Dalam kalangan manusia ada insan yang seakan-akan terpilih untuk memikul tanggungjawab membaiki umat. Mudah-mudahan kamulah insan itu, Kilau. We will continue to pressure them until they give their lands to us. Do not forget, East Coast is our new mission. Orang-orang British nak mula tujuk pelang. Tanah Melayu dalam bahaya. Apa yang telah kau lakukan pada tanah kami telah melanggar kedaulatan undang-undang orang Melayu dan juga mencabar Sultan. Penjajah Inggris keparat dan segala tali barut harus diperang habis-habisan. Bersumpahlah seutuhnya. Biar aku gugur pertahanan hak daripada melihat tanah air aku dilapah penjajah. British! Bumi tanah Pahang ini adalah bumi yang berdaulat. Salahkan bangsa kita sendiri kerana memberi ruang kepada mereka untuk jajah tanah kita ni. Lihat dan saksikanlah kebangkitan orang Melayu. Gajahmu! Abang Kilau! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini, saya bersama dua sahabat saya, iaitu Puan Ain dan Cik Syafiq, akan membentangkan berkenaan tajuk Pembentukan Jati Diri Bangsa Malaysia dalam filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan. Siapakah Mat Kilau? Mat Kilau bin Imam Rasul dilahirkan pada tahun 1865 di kampung Pulau Tawar, Pahang. Imam Rasul bin Shahrum atau lebih dikenali sebagai Tok Gajah adalah ayahanda kepada Mat Kilau dan bondanya pula adalah Mahda binti Tok Kaut Burau. Sejak dari kecil lagi, Mat Kilau telah diajar tentang ilmu agama seperti mengaji, berzanji dan berzikir maulud, sehinggakan beliau mempunyai ilmu yang tinggi dalam agama Islam. Selain ilmu agama, Mat Kilau juga handal dalam bersilat serta bermain senjata seperti keris dan parang. Mengikut sejarah, Mat Kilau adalah salah seorang pejuang bangsa Melayu yang menentang kekejaman Inggeris di negeri Pahang. Berikut adalah sedikit penerangan berkenaan sejarah perjuangan Mat Kilau. Perjuangan Mat Kilau bermula pada Mac 1892 di Kampung Budu bersama ayahdanya Tok Gajah, menyerang tentera Inggeris di bawah pimpinan Hugh Clifford di Kuala Lipis. Beberapa siri peperangan berlaku di antara Mat Kilau bersama-sama beberapa lagi pejuang Melayu Pahang dengan tentera British. Pada akhir tahun 1892, Mat Kilau bersama beberapa tokoh pejuang Melayu Pahang telah diusir keluar dari Pahang ke Hulu Kelantan. Pada pertengahan tahun 1894, Mat Kilau bersama 100 orang pejuang Melayu Pahang telah kembali ke Hulu Pahang dengan menghilir Sungai Tembeling sehingga ke Pahang. Hugh Clifford telah sampai di Pasir Nering, Kuala Berang, Terengganu pada 6 Jun 1895 kerana percaya akan keberadaan Mat Kilau di situ. Pada Oktober 1895, Mat Kilau telah ditangkap oleh tentera Siam dan seterusnya dibawa ke Kota Baru. Ketika dalam perjalanan ke Kota Baru, Mat Kilau dengan beraninya telah melawan tentera Siam sehinggakan kepala beliau dipukul sehingga pingsan.
dan telah dianggap mati oleh tentera Siam. Seterusnya, jasad Mat Kilau telah diserahkan kepada Sultan Kelantan oleh tentera Siam dan Sultan Kelantan telah menitahkan agar Mat Kilau segera melarikan diri. Satu upacara gimik pengebumian Mat Kilau telah dijalankan atas titah Sultan Kelantan. Semenjak dari itu, Mat Kilau telah hidup dalam persembunyian sehingga Disember 1969 dengan menggunakan nama Muhammad bin Ibrahim. Seterusnya, mari kita lihat apakah nilai etika dan peradaban yang terdapat di dalam filem Mat Kilau ini. Nilai etika dan peradaban ini akan dibentangkan oleh dua sahabat saya, iaitu Puan Ain dan Cik Syafiq. Dipersilakan Puan Ain. Tuan-tuan dapat melihat dalam filem Mat Kilau bahawa sebagai orang Melayu kita mesti memupuk semangat perjuangan untuk mempertahankan nasib kaum kita. Di dalam filem ini terdapat babak di mana Mat Kilau dan rakan-rakannya rela mempertaruhkan nyawa mereka dan melakukan jihad di jalan Allah untuk memastikan kemakmuran dan keamanan orang Melayu dapat diperoleh. Mat Kilau Datuk Gajah mengumpulkan semua orang kampung untuk bangkit dan melawan British. Walau bagaimanapun, tiada siapa yang menyokong Mat Kilau. Sebaliknya, mengeji dirinya sebagai menempah bala kerana mencari nahas dengan tentera British yang ganas dan gagah. Mat Kilau dan rakan-rakannya terus meneruskan perjuangan mereka walaupun dia mendapat kejian. Mereka terus melaksanakan rancangan mereka dan menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kehidupan dan kematian mereka adalah di jalan Islam. Mat Kilau menunjukkan unsur keagamaan dalam setiap pahlawan Melayu dalam filem itu. Di dalam filem ini, mereka sentiasa mengingatkan kita tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tahu bahawa setiap apa yang terjadi ini adalah ketentuan yang ditetapkan olehnya. Kita tidak boleh mempersoalkan mengapa kita perlu mengalami kesusahan semasa penjajahan British. Mat Kilau sentiasa menasihati rakan-rakannya untuk melakukan sesuatu dengan niat untuk Islam. Mat Kilau dan rakan-rakannya sepenuhnya menyerahkan diri mereka kepada Allah SWT dan sedia menghadapi apa-apa yang akan mereka hadapi sepanjang berperang dengan tentera British kerana mereka benar-benar percaya bahawa Allah turut bersama mereka dan akan merestui perjuangan mereka untuk membela hak dan nasib orang Melayu. Sebelum peperangan, mereka telah menimba ilmu agama yang mendalam dan percaya bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam golongan yang disanjung Allah walaupun mereka mati. Di dalam satu babak di mana Pak Deris, pembantu kepada Haji Sulong, telah mengkhianati pembesar dan juga orang Melayu kerana ingin memastikan anaknya Muhammad selamat dari dibunuh oleh penjajah British. Bagi memastikan anaknya itu tidak dibunuh oleh British, Pak Deris perlu memberitahu setiap gerak-gerik Mat Kilau dan sahabat-sahabatnya. Disebabkan itu, pihak British telah bertindak menyerang JT Kuala Tembeling dan seterusnya menyerang rumah Wahid, sahabat kepada Mat Kilau, dan menyebabkan Rokyat isteri kepada Wahid dan anak yang di dalam kandungannya dibunuh dengan kejam oleh askar penjabi British. Pengkhianatan Pak Deris telah diketahui oleh Mat Kilau dan awam dan mereka bertindak untuk bersemuka dengan Pak Deris. Bagi menunjukkan kesetiaan Pak Deris kepada para pembesar dan orang Melayu, Pak Deris telah bertindak memperdaya British dengan mengumpan mereka ke kawasan pertempuran terakhir Mat Kilau di dalam filem tersebut. Di dalam filem Mat Kilau juga ada diterapkan sifat ketaatan kepada ketua, di mana Mat Kilau dan sahabat-sahabatnya menurut perintah para pembesar apabila para pembesar sebulat suara melantik Mat Kilau sebagai ketua bagi memperjuangkan nasib orang Melayu. Di dalam satu babak juga ada menunjukkan sifat ketaatan di mana sahabat-sahabat seperjuangan Mat Kilau menurut perintah Mat Kilau untuk tidak keluar dari tempat persembunyian mereka sebelum serangan terakhir dibuat di dalam filem tersebut. Terima kasih Ain. Saya teruskan dengan nilai etika seterusnya, iaitu perpaduan senjata terkuat orang Melayu.
Berdasarkan filem Mak Kilau Kebangkitan Pahlawan, terdapat satu babak di mana pihak British mengakui sekiranya Melayu bersatu, British tidak akan dapat mengalahkan orang Melayu. Ini terbukti di dalam satu babak peperangan terakhir yang menunjukkan bahawa orang Melayu dapat mengalahkan pihak British setelah mereka bersatu. Bersama-sama Mak Kilau dan sahabat perjuangannya menentang tentera British. Sekiranya orang Melayu berpecah belah, amat mudah orang Melayu ditindas oleh pihak lain. Etika seterusnya adalah kesetiaan dalam persahabatan. Setiap manusia mempunyai sifat kasih dan sayang di dalam diri. Setiap persahabatan yang disulam dengan kasih dan sayang, maka lahirlah sifat kesetiaan dalam diri. Melalui filem ini dapat dilihat apabila di dalam babak ketika Mak Kilau mendapat tahu bahawa ada sahabatnya yang ingkar dengan arahan yang diberikan sehingga mengakibatkan terkorbannya isteri kepada Wahid. Tetapi Mak Kilau masih dapat memaafkan sahabatnya. Seterusnya, mari kita lihat apakah implikasi dalam filem Mak Kilau terhadap masyarakat zaman sekarang. Dapat kita lihat melalui filem ini, ia mengingatkan kita tentang perlunya akidah dan tauhid yang kuat di dalam diri. Dari kecil, kita telah diajar berkenaan rukun Islam dan rukun iman. Akan tetapi, pada zaman sekarang, sering kita lihat orang Melayu sekarang tidak mengamalkan dengan lebih tekun rukun Islam dan rukun iman. Oleh yang demikian, semakin banyak golongan muda Melayu yang terlibat dalam masalah sosial. Untuk implikasi seterusnya ialah bangsa Melayu tidak dipandang pada budaya dan warisan. Bangsa Melayu adalah satu bangsa yang amat unik. Ini kerana budaya dan warisan bangsa itu sendiri. Sinonimnya apabila kita sebut orang Melayu mestilah seorang yang beragama Islam. Di dalam filem Mak Kilau ini telah memberikan tamparan yang hebat kepada fahaman bangsa Melayu. Kerana pada zaman sekarang ini ramai orang Melayu melihat kuasa di dunia ini dimonopoli oleh golongan elit sahaja. Sebagai kesimpulannya, peradaban dan etika amat penting untuk diutamakan dalam kehidupan kita seharian demi memastikan negara Malaysia serta rakyatnya hidup dalam harmoni dan sejahtera. Mengikut sejarah, kita mengetahui bahawa sepanjang tempoh perjuangan orang Melayu menentang kekejaman pihak penjajah, orang Melayu telah menunjukkan keberanian serta perpaduan yang tinggi. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu mendalami sejarah bangsa kita. Ini kerana ianya amat penting untuk melahirkan rasa penghargaan terhadap pejuang tokoh-tokoh pejuang dahulu. Filem ini adalah suatu filem yang amat bagus untuk ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Melalui filem ini, penonton dapat menerap rasa cinta akan tanah air yang kita sayangi.